Dalam hadis Muslim dia sebut ni lah, moga dia petik daripada Syaukani. Ni lah kita nak baca. Dia sebut may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Ya'sihima, sebut hima tu sekali. Tetapi bila orang lain baca kata lagu ni, Nabi SAW kata kepada dia, bi'sal khatibu anta. Qul, kamu kena kata gini, wa may ya'sillaha ta'ala wa rasulahu faqad ghawa. Tak boleh sebut hima. Tetapi sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, mana dia sebut. Sebab itulah kebanyakan ulama kata butir dia hanya situlah. Padahalnya kita tengok Nabi SAW banyak tu. Dan boleh jadi orang tu pun dia dengar dah. Nabi SAW pernah gabungkan. Jadi apa yang gitu mau berat tu? Baik. Habislah situ. Jadi dia pun ambil daripada ni, ambil atas ambil lah. Dia ambil daripada Syaukani, ambil daripada Imam Nawawi. Dia kata sebabnya, supaya kata Imam Nawawi lah, kata dia, sebab khutbah ni dia nak apa dia? Khutbah ni sifat dia kena bast dan idah, terang khutbah ni, dan terperinci. Terperinci, jangan ada sakuk-sakuk, jangan ada isyarat-isyarat, jangan ada macam tu orang tak faham boleh. Biar terang. Dan kena menjauhi isyarat dan sebut lambai-lambai. Tak boleh lagu tu. Sebab itulah Imam Nawawi kata pula ni, dia kata Nabi SAW bila dia kecek, dia ulang 3 kali hak tolak supaya orang faham. Sebab pada ketika nak faham, biar faham sungguh lah. Gitu. Lepas tu Imam Nawawi kata, yang dia sebutkan dhamir dalam bentuk isim tasniyah, hak tadi dalam hadis tadi, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, itu bukan khutbah, bukan untuk nasihat, itu ta'lim, untuk nak mengajar hukum, kata dia. Kalau hak mengajar ni paling itunya, paling rekah lah, yang paling mudah untuk dihafal. Sebab tu dia guna dalam bentuk rekah gitu. Berbeza dengan khutbah untuk nasihat ni, bukan untuk dihafal, untuk orang dapat pengajaran itu. Itu kata Imam Nawawi. Tetapi hak Imam Nawawi kata tu bercanggah dengan hak ni, dengan hadis yang kita nak baca. Sebab Nabi ni dalam khutbah ni capur sekali, letak sekali gunakan dhamir tasniyah tu. Imam Nawawi kata hak tak boleh tu dalam khutbah. Sebab khutbah ni kena jelas. Ni Nabi khutbah lah ni masalahnya. Apa orang tu pun khutbah juga. Jadi kira-kiranya kalau dia buat serupa dengan Nabi, apa? Tak apa sedap. Tak apa sedap Pak Imam Nawawi jawab tu, tak apa sebab. Tak apa sedap. Qadi Iyad mari. Dia kata bukan sebab tu, dia kata. Bukan sebab guna dhamir tasniyah tu. Sebab Nabi bantah ni, sebenarnya Nabi bantah dia menggabungkan dhamir yang boleh membawa arti sama kedudukan Nabi dengan Allah. Boleh membawa gitu. Dan kalau hak dia sebut tadi, kamu kena kata gini, kamu kena suku gitu, bermakna sebut Allah dulu dan Rasul nombor 2. Itu baru kedudukannya dari segi tertibnya baru molek. Ni kalau letak sebut sekali itu maknanya sama taraf Allah dan Rasul. Itu mengelirukan. Dengan sebab itulah kata dia dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, jangan seseorang daripada kamu kata masya Allah wa sya'a fulan, apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki oleh si fulan. Dia tak sibuk kata lagi. Tetapi dia kena kata gini, masya Allah thumma ma sya'a fulan, apa yang dikehendaki Allah kemudian apa yang dikehendaki fulan itu. Dia kata. Tetapi masalahnya hak ni Nabi SAW ni, hadis hak kita baca ni sebut sekali tu dalam bentuk tasniyah. Kalau kita kata tak boleh, apa-apa. Kalau takut samalah Allah dengan Rasul dan Nabi ni, kan dia buat apa-apa ni untuk orang ambil pengajaran daripada dia sebagai mengajar. Dan kalau takut sama dengan Allah, apa dia sendiri tu kata lagu tu?
Itu masalah. Macam-macam lah jawapan ulama. Di antaranya kalau kita tengok dalam kitab ni sendiri pun, dia ada sebut beberapa jawapan dia. Cuba kita tengok pada muka surat 99. Antara jawapan selain daripada hak tadi yang disebutkan oleh ulama, yang pertamanya ialah ini pada muka surat lain pula, ini khusus untuk Nabi. Dia kata, jadi hak guna tasniah ni, Allah dan Rasul tu sekali letak khusus untuk Nabi, orang lain tak boleh. Sebab Nabi dia cukup faham. Dari segi akidah ni tidak serupa kita. Dia cukup faham maqam tu, Allah lain, dia lain. Tapi kalau orang lain boleh jadi keliru. Boleh jadi keliru. Mungkin dia tidak keliru, orang lain akan datang akan keliru. Sebab itu khusus untuk dia. Tetapi hak ni hadis ini nampak bila dia berucap depan orang ramai, makna dia sebagai nak mengajar orang. Nak mengajar orang. Kalau lah khusus untuk dia, tak padan lagi setara tu. Kita nak kata ini khusus untuk Nabi. Sebab apa dalil, bukti bahawa ini khusus untuk Nabi? Apa dalil? Semata-mata kita kata begitu tak boleh. Sebab apa? Sebab hak umumnya kalau Nabi ni dia buat depan orang ramai, maknanya kecuali ada dalil. Kalau tak ada dalil, kira-kira je dia nak suruh orang tiru. Macam mana kita kata khusus untuk dia? Sebab khusus untuk Nabi ni tidak boleh atas dasar andaian gitu saja. Tu ada orang bantu. Yang kedua, iaitu Nabi SAW bantah khatib tadi, sebab takut keliru lah sama Allah dan Rasulnya. Supaya tak ada juga takut keliru. Yang ketiga, Nabi SAW kata ke dia gitu tu tidak sebagai wajib. Dia tak boleh kata lagu tu haram benar. Maknanya sebagai itu irsyad. Makna hak moleknya Nabi SAW ajar kepada dia, hak moleknya kamu kata begini, hak tadi tu tak molek. Tapi bukanlah sampai kepada peringkat haram. Hak lebih aula untuk kamunya, hak lebih molek untuk kamunya letak suku. Bukan letak sekali gitu, kata dia. Tetapi kita kata kalau sekadar nak adab gitu saja, apa yang Nabi SAW kata berat ke dia tu, bi'sal khatib anta. Hak paling tak pandai berat tu, kata lagu tu. Kalau nak mengajar tidaklah sampai lagu tu. Kemudian yang keempatnya, iaitu Nabi SAW tahu dah dia tu, mana dari segi akidahnya tak berapa jelas molek lagi. Tak berapa jelas molek lagi. Dan ada lagi ramai hak suka dia, sama ada pada masa tu dan akan ada pada masa akan datang, yang boleh keliru dengan ucapan yang seumpama ini, sehingga dia akan mengambil kesimpulan daripada situ bahawa Allah dan Rasulnya kedudukannya sama. Boleh jadi gitu. Jadi oleh kerana Nabi SAW ni mari untuk bawa ajaran tauhid, dia tak boleh ada sikit-sikit pun. Kalau ada nampak, dia tahulah, bukan untuk umum. Kalau orang tu faham molek tak apa, tidak khusus untuk dia, orang lain pun boleh juga guna. Tapi kena sedar molek, kena faham molek. Nabi lain, Allah lain, tidak sama. Nabi itu abduhu wa rasuluh. Tetapi kalau keliru, ada kemungkinan boleh mengelirukan. Tak boleh. Berkenaan dengan orang ni, khatib ni, dia ada lagu tu. Dan memang pun lah ni pun ada. Kadang-kadang Rasul tu dibuat macam Tuhan. Bukan setakat Rasul. Cuba kalau kita pergi keluar negeri ni, negeri kita ni alhamdulillah dah tak ada. Cuba pergi keluar negeri, tengok. Minta doa, tunduk depan kubur orang Islam. Islam ni tak kira orang kafir, orang Islam. Tunduk sujud depan kubur, nyanyi joget, minta dengan tuan kubur tu, biar dia minta dengan Tuhan. Ada juga dia mati dah kubur tu, kubur ni jadi lebih kurang Hindu, lebih kurang orang kafir juga. Orang kafir semua berhala, dia sebuah kubur. Siapa? Pergi nak sujud situ. Ada kalanya dia minta biar Tok Wali tu minta dengan Tuhan, hajat dia.
Ada kalanya tak. Dia minta dengan Tok Wali tu sendiri. Mana Tok Wali dengan Allah tak tolong. Kan? Ada tu. Dia ada, tak ada sini ada lain. Bahaya. Dengan sebab itu Nabi bagi peringatan tu. Memang boleh untuk rekah, untuk gitu gini boleh, tapi kena ingat sama. Sebab itulah dia kata, kalau orang tu tidak jelas dan dia boleh menyebabkan syirik, walaupun tidak jelas mula-mula tu, tetapi itu tak boleh bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau dalam keadaan lagu tu tak boleh. Kalau nak guna pun mesti kena sedar mula. Kalau tidak tak boleh. Dengan sebab itulah ulama-ulama kalau dia tengok boleh menyebabkan jadi syirik, boleh menyebabkan jadi bid'ah, dia gerak selalu. Apa sebab? Dia takut orang kau jauh pergi. Dia takut orang kau jauh pergi. Orang panggil dalam kaedahnya sadduz zara'i'. Sadduz zara'i', tutup pintu. Pakai tutup selalu. Senang. Kalau tidak kan dia jadi lagu tu lah. Dia jadi lagu tu. Hak ni pun lagu tu juga. Hak ni paling molek. Dalam hak banyak-banyak ni, hak ni paling molek. Jawab paling molek. Tetapi Imam Tahawi dia mari cerita lagu lain pula. Dia kata sebab Nabi kata ke orang ni bukan sebab tu tak ada sabit dhamir tasniyah tu. Kedua-duanya ada sebab lain. Sebab cara dia berhenti tu tak kena. Gitu pula di dalam kitab Mushkilul Athar dia. Sebab dalam kitab Mushkilul Athar tu Imam Tahawi tujuan dia buat. Memang tebal lah kitab tu. Dia buat, dia mari hadis ni nampak bercanggah dengan hadis ni. Apa penyelesaian dia? Itu Mushkilul Athar tu molek. Kitab Imam Tahawi. Kadang-kadang kita tengok hadis ni bercanggah macam ni. Di satu pihak nampak dia larang, dia kata tak molek. Di satu pihak dia buat. Dia sendiri buat. Itu penyelesaian dia. Dia kata ini tak kena dari segi takdim takhir. Dia kata takdim takhir. Misalnya kalau seseorang tu tak kena gaya, kalau dia baca tak kena, dia akan jadi lagu lain. Misalnya kita kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kita nak baca lagu mana? Bahasa Arab ni kalau silap baris lagu lain dah ni. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Maknanya ketika Ibrahim mengangkat batu itulah asas Baitullah letak dan Ismail. Maknanya kedua-dua tu akad batu tu asas untuk nak buat Kaabah tu. Tapi kalau kita kata ingatlah ketika Ibrahim akad batu tu untuk nak buat Kaabah tu dan Ismail, mana Ismail pun dia akad juga. Berat kan lagu tu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, berhenti sekata. Wa Ismailu baca. Dia jadi lagu lain. Maknanya seorang yang nak berucap tu khatib tu ataupun siapa-siapa pun dia kena cara berhenti tu dia kena. Jangan tak kena. Kalau tak kena dia jadi berubah makna. Ataupun kalau dia tukar baris pun boleh jadi berubah makna. Kalau dia kata wa Ismaila, maknanya Ismail tu pun kena akad juga. Sebab batu tu lah, batu Kaabah tu dia angkat oleh Ibrahim, Ibrahim pun angkat anak dia. Nasabah juga kita kata dia satu segi bukan anak kan kecil boleh akad. Kalau kita nak fikir secara gitulah, padahal anak dia besar dah juga. Tapi tak kena lah. Kalau kita berhenti pun minal bait berhenti sekat tu. Apa tak kena je? Dia mengelirukan. Wa Ismail tu start semula tu nak jadi lagu lain. Serupa juga sini. Dia kata gini. Dia kata gini. Wa man ya'sihima man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad ghawa. Dia berhenti situ. Dia kata man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima. Dia berhenti sekali. Faqad ghawa. Itu salah jadi. Dia akan jadi lagu mana? Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya berarti dia mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang derhaka kepada kedua-duanya, makna hak derhaka kepada kedua-duanya pun dapat petunjuk juga. Dia akan jadi lagu tu kalau berhenti situ. Padahalnya dia kena berhenti. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad
Wa man ya'sihima faqad ghawa. Tu betul.